Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap sihat-sihat belaka dan sejahtera hendaknya. Rasanya saya ni kadang-kadang bila nak bercakap tu kan macam-macam saya nak ceritakan. Macam sambung yang podcast yang lalu, macam-macam saya nak ceritakan. Bila dah habis podcast bersinggah, alah, lupa saya nak cerita. Jadi hari ini saya akan sambung sedikit cerita yang daripada minggu yang lepas. Cerita apa? Cerita mengenai saya balik kampung, kampung mak saya lah, di Gombak. Kalau kampung bapak saya di Kedah. Kita dah cerita kan pasal Kedah, pasal di kampung. Macam orang kata, tapi sebelum tu kita mesti ingatkan diri kita ya, supaya jaga diri baik-baik ya. Kita jaga kita. Lepas tu kita sama-sama minum. Saya nak bersambung bercerita mengenai saya balik ke kampung. Saya pergi ke main di paya, mandi sungai. Sepupu saya kan terberak kat sana, kita mandi kat sini, menjerit-jerit. Kita orang cerita tu, sambung lagi lah ceritanya. Waktu tu kalau nak ingatkan bila nak raya tu, kalau tempah baju mak saya tak boleh tempah kat tempat lain. Arwah mak saya ni kalau nak tempah baju, dia kena pergi dekat kawan dia. Saya ingat saya namanya Bak Yah. Dia selalu cakap Bak Yah jahit baju. So kita akan pergi cari redah lah rumah dia. Mak saya kalau pakai baju dia panggil apa? Baju kebaya labu. Memang saya simpan sampai sekarang. Memang cantik dia punya jahitan dia tu, dia punya gunting dia tu, bahu badan sedap. Sebab kalau orang dulu dia nak pakai baju kebaya ni ada kerongsang tu, kena sedap pakaian tu. Orang kata kena angkat tangan. Saya pun macam tu. Saya kalau pakai baju kurung ke baju apa, saya mesti rasa selesa. Saya akan tempah pada satu orang tu aja. Macam tu. So jadi dalam saya nak pergi rumah mencari rumah kawan mak saya ni, ikutlah kita orang ni. Ni raya nak dekat kan, kena tempah baju. Kalau tidak tempah banyak. Tapi masa tu tak ada pula macam zaman sekarang 3 bulan sebelum raya tempah dah tutup, atau 4 bulan 5 bulan. Sekarang ni dah tak boleh dah ni kan. Only certain place sajalah yang terima tempahan masa tu. Jadi sementara nak pergi tu, kami orang ni balik kampung, kanak-kanak dulu-dulu kita ni, budak-budak ni kalau seronok suka berlari tau. Macam tu kadang-kadang anak-anak saya, kenapa kanak-kanak suka berlari kalau seronok. Kadang anak saya ada juga yang dah berumur, yang dah tua, tapi kalau sampai seronok, kalau kat shopping complex pun dia berlari juga. Jadi itulah ceritanya. Sambil berlari tu, rupanya kami adik-beradik masa kecil-kecil ni jarang tengok pokok jagung. Dulu diorang tanam jagung kat rumah. Tanamlah pokok jagung. Saya pelik, pokok jagung rupanya tumbuh dia macam tu. Jadi mak saya ni kadang suka tengok kita orang ni perak. Tengok pokok jagung, tumbuh dia macam ni ke mak, pokok jagung? Iyalah, mak saya kata macam tu lah. Anak aku ni perak betul. Padahal sebenarnya kita orang ni tak dibagi keluar sangat, tak adventure macam tu. So kita tak tahu. So tengok pokok jagung kita seronok. Saya tengok pokok, kalau nak cerita pasal benda-benda macam itu, anak-anak saya pun, kalau saya balik ke kampung, suami saya di Sekamat Johor, memang anak saya akan kejar anak ayam, anak itik. Sebab kami duduk di bandar, dia tak tahu ayam, itik, susah nak masuk dekat dalam rumah. Dia akan main anak ayam tu, akan kejar anak ayam tu. Nasib baiklah sepupu-sepupu suami saya, makcik-makcik dia tu faham. Jadi dia pun seronok bila tengok budak-budak ni jadi macam tu. Dia seronok. Itu bila orang kata nak raya. Tapi bila pergi ke ke Gombak ni, satu yang saya paling bila setiap kali saya pergi situ, sebab kampung tu yang tinggal selain daripada sepupu saya, mak dia tu kakak mak saya yang sulung lah. Behram namanya. Behram ni dia ni meniaga di Chowkit. Sekejap lagi akan saya ceritakan pula bila saya bercerita mengenai Chowkit pula, saya di sana. Lepas tu
Kalau cerita macam mak tua, kita panggil mak tua ni. Jadi kita kalau balik Gombak, bila balik ke rumah saya akan bawa macam-macam lah yang ada kat situ. Kalau ada selagi kan buah manggis, dia ambil buah manggis. Kelapa, kalau dulu-dulu kelapa ni kita ambil di pokok tau. Pokok buang lah kulit dia, siap-siap kelapa tua tu, bawa balik. Rumah saya ni kita ada mesin kelapa sendiri. So kita beli kelapa, mesin sendiri macam tu. Kita tak beli kelapa di kedai. Betul, sekarang kan ada santan kotak yang saya katakan tu kan. Santan kotak. Kadang ada yang pakai susu. Saya sekarang ni saya banyak je lah saya pakai. Kadang-kadang santan kotak. Tiba tang yang ini tak kena di hati, saya beli kelapa. Saya akan potong hiri-hiri, saya akan blender, saya akan ambil air dia. Sebab kita sekarang nak pergi parut apa semua, macam mak saya tak berani. Yang macam yang berputar tu pegang kan. Dulu kakak saya tu terror tu, kelapa tu mak saya semua. Ataupun kita pakai yang kukur tu, yang duduk tu, kukur macam apa orang kata, duduk kat atas kukur kelapa tu. Kita orang ada juga tu dulu tu. Zaman-zaman saya lah. I think budak-budak sekarang dia ingat kalau kita beli tu, dia ingat toy agaknya, ataupun sejenis mainan dinosaur ke apa ke. Lepas tu bila dah balik tu, kita bawa lah, kalau ada yang pokok jagung, saya kata tu, daun pisang hanya bawa lah dari sawah tu. Kalau dulu balik kampung seronok. Balik KL tu macam-macam kat bonet tu. Pisang nangkanya, daun pisangnya, kelapa tuanya, atau buah-buahan itu sikit, ini sikit, itu sikit. Lepas tu saya nak cerita macam anak saya kata, rumah saya kalau di sini, kalau tak ada pakai pump pressure, air tak berapa kuat, so kita kena pakai pump. Kami duk bersembang lah dengan my sister, semua kata, kalau zaman kita orang dulu, kita pakai pump, dulu air kita kena buat sendiri tau. Air tu macam saya kecil, mak tua saya dia buat di Gombak tu, kira kampung, dia pakai pump yang bila nak mandi tu kita tarik berayuk macam tu kan. So air tu keluar lah. So anak-anak saya kata, Abi macam nak mandi, mana nak pump, mana diorang adalah besen, tapi kita orang tak. Saya ni kecil, kakak saya duduk depan, saya akan pump. Bila pump tu meloncat kita naik atas kaki, tergantung. Betul, tarik ke bawah, pump tu jatuh ke bawah, naik ke atas, tahu dah apa, pump lagi ke bawah, sampailah sudah mandi kat luar. Tak ada dinding ke apa ke, seronok. Pakailah seluar katok tu kan, mandilah. Itu selain pada mandi sungai. Itulah bila kita balik, apa orang kata, kampung ni macam-macam nikmat dia. Tapi masa tu kita tak takut tau, pacat ke, lintah ke apa, tak takut, tak tahu pun. Kalau ada, lintah ya. Sekarang saya boleh pensan kalau pacat. Sebab rumah saya ni agak banyak pokok-pokok apa semua, memang banyak pacat. Saya kadang-kadang takut sangat. Kalau orang kata turun bawah rumah tu, macam kat rumah bawah tu macam space, semua pakai macam-macam ikat. Tapi yang trik yang terbaik saya belajar, kalau saya nak keluar, nak pergi di luar lah, tak nak nyamuk, tak nak pacat, tak nak apa, kita ambil apa tahu? Kita ambil cuka tu kita sapu lah dekat kaki tu apa semua. InsyaAllah pacat tak ada ke, orang kata yang apa, cingkenik lah, ataupun nyamuk, dia tak kita bebas sikit daripada situ, benda-benda macam tu. Itu kalau saya balik ke Gombak, seronok kalau kita balik ni. Cuma saya teringat masa mak tua saya, semoga Allah merahmati beliau ya, dah tak ada. Saya kalau balik Gombak, kalau ada macam kenduri ke apa ke, dia akan buatkan saya pelik satu ni, kerdas. Saya suka kerdas. Kerdas ni dia adik-beradik ni lah, jering, kerdas, petai. Saya kecil-kecil masa dulu, saya suka makan ikan bilis. Saya kurang lah makan orang kata tekak saya ni. Saya suka makan ayam goreng, daging goreng, ikan cuma ikan kembung, ikan bilis. Lain saya tak makan. Sayur saya tak makan. Saya ada masalah nak makan. Mak saya akan ada masalah nak bagi saya makan, sampai pergi jumpa pakar perubatan, sebab saya tak suka makan. Tapi saya tengok gambar saya kecil-kecil, tak ada yang kurus, semua tembam-tembam waktu saya kecil. Tapi macam tu lah, makan memilih. Jadi tapi mak tua saya ni, mak tua saya ni, dia akan buat untuk saya kerdas
ditumbuk titik tu, digoreng. Saya tak tahu yang benda tu sayur, saya ingat kacang. Sedap sangat. Digoreng dengan ikan bilis. Untuk saya lah, goreng bercili. Itu favourite sampailah saya dah besar. Kalau dia buat kenduri, dia akan buat tu. Jadi saya akan makan tu. Saya teringat bila keadaan sekarang ni, bila sekarang saya duduk, orang kata, di kampung, memang saya suka makan tu. Teringat tu kadang-kadang saya buat. Nanti saya rasa saya akan upload di IG saya, keredas goreng ikan bilis sama cili. Itu bila cerita balik kampung. Jadi yang orang kata daripada kecil ni kita ada anak saudara. Saya dulu dengan anak saudara saya sama baya, sebab sepupu saya semua dah kahwin, diorang dah besar. Jadi mak saya ni lambat dapat anak. Jadi saya dengan anak-anak saudara saya ni macam kawan lah. Itu yang kita orang berlari, main macam-macam tu, masuk ke sawah lah, orang kata berendam lah, dipanggil paya tu. Duduklah dekat dalam tu. Jadi kalau saya di rumah saya bila hari raya, saya akan kena nyanyi. Tapi bila kami balik kampung pula, tak ada nyanyi masa tu, tak berapa kenan di mata mak tua saya ni. Dia suka meniaga, dia panggil berjaga. Kalau menyanyi ni dia orang tak berapa heran sangat lah. Itulah dia. Daripada situlah saya kenal bunga kantan ke, ataupun di kampung-kampung kan serai. So kita ambil lah agak-agak dalam untuk seminggu tu, memang benda tu ada lah bawa balik. Tiap-tiap kali kalau balik kampung, itulah kami bawa segala apa benda yang boleh kita. The mic, I'm sorry, ada terlanggar mic lagi. Saya ni kalau bercakap tangan semua terbang. Itu dia. Itu kalau cerita pasal di Gombak, kampung mak saya. Jadi kalau saya balik Kedah itu aja saya cerita, saya akan macam tu juga. Kalau saya pergi Kedah, balik kampung bapak saya, kami orang pula kalau nak keluar, kami tak boleh pergi tapi rumah bapak saya ni di Kedah tu, masa tu ada, sekarang dah jadi Jitra kot, Alustar dulu. Lorong, saya tak ingat dah, masa tu saya kecil kan. Jadi kita orang ni quite a big compound actually. Kalau rumah dulu-dulu kan dia ada macam roundabout dekat dalam rumah kan, masuk dalam rumah. So kita kalau nak main kat luar tu memang kata jauh lah nak keluar. Dah pagar tu dah besar kan. So main kat situ. Tapi kadang-kadang bila balik kampung, kita duduk dalam rumah, kita kat luar garden tu, kita rasa macam bosan. So saya pujuk lah makcik saya ni, endah saya ni, nak pergi kedai, nak pergi jalan-jalan keluar. Jadi one of the kaedah tu yang masak sedap-sedap tu, so dia cakap, aunty saya cakap, bawa lah nak ikut. Dia kata dia nak pergi plaza. So setahu saya, waktu umur tu, plaza ni macam shopping complex kan. Plaza, kita tengok, sekali kita pun ikut orang hantar turun, sekali tengok mana plaza, kedai tepi-tepi tau, macam it's just macam kedai biasa macam sekarang ni. Kalau kita pergi uptown ke, ada macam pasar malam ke, kedai macam tu. Tapi dekat betul-betul dekat tepi tersusun. Saya kata mana plaza? Dia gelakkan dengan saya. Gelakkan saya kat Ida tu. Dia kata, kenapa? Ni plaza lah ni. Dia kata, plaza apa dia? Dia cakap, dia kata itu kat sini plaza macam ni lah. Dia gelakkan saya. Sebab kalau kita di Kuala Lumpur, plaza tu is a big shopping complex lah. Macam saya kata UG ataupun Campbell ataupun Taman Complex kan. Jadi kat situ dia orang panggil plaza, kedai-kedai macam tu. Tapi seronok lah you berjalan, tengok kan. Kalau saya balik Kedah kampung, bila bapak saya pergi kedai, dia akan bagi saya duit. Pergi kedai, dia kata ada kedai kat belakang tu. Tapi cannot go alone lah, we still have to go dengan Nda ataupun Kak Ida tu. So bapak saya akan bagi duit lah. Dia akan ajar.
tahu tak, dia kata, kita orang kecil-kecil lagi, tahu tak, dia kata, duit ni macam mana, dia cakap. Dia bagi tahulah, sekupang, 2 kupang, 3 kupang. Betul dia cakap lah, ni apa, 5 duit, macam tu. Kalau pergi RM1. Sekarang saya tak tahulah anak saya tahu ke sekupang, 2 kupang. Dulu kita orang tak belajar tu. Bapak saya akan ajar. Lepas tu, kalau saya suka, lagi satu saya suka tengok family ayah saya ni. Kalau kata makcik saya, nda saya pergi ke pasar ke apa ke, so Tok ni fierce, dia very serious person. So dia kan duduk dekat atas, so nanti my auntie akan taruh dekat dalam dulang ni, dia bubuh lah, belikan ikan ni, dia tunjuk dekat my Tok. Yang ini tunjuklah bawang, hak ni. Oh, nanti Tok ni tengoklah, Tok kata yang ini buat masak ni, nanti masak ni. Yang ini masak ni. See, kalau kata kita, saya sebenarnya sampai tengok keadaannya tu, mungkin sekarang saya terbawa macam tu punya, orang kata ni lah cara. Kalau macam ini, saya katalah sekali saya beli ke pasar. Sekarang kalau saya beli ayam dalam 5 ekor, saya dah plan dah. Ayam 5 ekor ni akan ini masak ini, hari ni masak ni, hari ni. Macam kita sekarang ni kan, nak dekat Ramadan ni, saya dah akan plan lah. Saya akan pergi 2 minggu sekali punya barang. Sebab sekarang ni, sebab saya duduk nak pergi beli barang jauh. Lepas tu PKP ni, saya tak berapa sangat lah suka keluar. Saya ni suka duduk kat rumah. Kalau duduk kat rumah nak kena keluar, Allah, rasa bercinta. Jadi saya akan beli benda tu, saya mana yang perlu frozen ke, macam lingkuas ke apa, saya akan frozen. Jadi mana yang tu, macam tu lah. Jadi saya dapat tu, idea tu daripada mak saya dan tok saya. Ni belah bapa saya. Lepas tu zaman dulu-dulu, tok saya kalau pakai bedak sejuk tu malam kan, pakai bedak sejuk kalau nak tidur kan, untuk jaga kulit. Memang kulit memang cantik lah. Tok saya tu memang cantik kulit dia. So kita orang buat bedak sejuk, kaedah ni kita orang buat sendiri. Kalau lah anak-anak sekarang ada tengok, buat bedak tu daripada beras. Beras tu direndam, lepas tu agaknya mungkin dah kembang kan. Saya tengok ada macam tahu daun pandan ke apa, daun potong-potong. Dia akan taruh kat dalam tempat tu, dia akan pusing macam tu. Saya suka tu, saya tengok, saya ralik tengok pusing tu. Pusing tu nanti dia orang buatlah, jadikan macam bulat-bulat tu. Jemur. Jadi itulah kita orang punya bedak. Kadang-kadang dapatlah bedak, memang tok memang pakai tu semua. Tapi saya lah, sekecil saya masa duduk rumah tok saya tu rasa saya tengok dia cantik sangat. Sebab apa? Kulit dia putih sangat. Lepas tu saya tengok lipstick dekat mulut dia, tak pernah yang saya nampak dia punya colour bibir dia. Saya bangun tidur ke dah mandi, kalau jumpa dia, salam dia, mesti bibir dia sentiasa merah, rambut dia sentiasa kemas. Walaupun dia tak keluar, dia akan duduk, dia macam tu tengok TV ke, dia mengaji ke apa, bibir dia merah sangat. Saya kata memang bibir memang macam tu ke? Saya tak tahu nak lipstick ke apa. Tengok bibir mak tak ada pula. Tengok bibir orang, tengok bibir tok saya ni, Tok Timah, saya panggil dia tok lah. Itulah. Betul, kalau cerita pasal buat bedak sejuk, dia panggil bedak sejuk. Dulu kan, bedak sejuk dia akan buat sendiri. Dia orang beli, dia orang buatkan cara. Mungkin perangai macam tu sedikit lah saya bawa sekarang, sebab ada baiknya. Lepas tu kita orang, kalau saya dulu makan, dia orang selalu angkat petik-petik buah tu dekat belakang rumah dia, ada sepohon, 2 pohon besar, banyak buah tu kecil. Saya suka, dia orang panggil apple Malaysia. Saya suka apple tu. Sekarang ni dah ada dah, kalau saya pergi market dekat rumah saya ni, ada jual buah tu. Jadi saya kata, buah apa ni? Ni apple Malaysia. Dia kata apple. Saya makan, rupanya tuan-tuan tahu buah apa, perempuan? Itu buah bidara. Buah bidara ni kecil-kecil, sedap sangat. Jadi saya kadang teringat buah bidara, sebab saya kadang-kadang ambil
bidara ni kita kadang-kadang sukalah buat mandi apa semua kan. Buah dia tu memang sedap. Jadi saya tanam lah kat rumah saya. Tengok tengah tanam ni, dia berbuah sekali je. Ni saya duk tunggu buah dah bertahun tak berbuah-buah. Saya pun tak tahu kenapa. Kalau ada sesiapa ada petua, bolehlah bagi kat saya. Nak buatkan pokok tu bertuah. Baja pun bertuah pula, berbuah. Baja pun saya dah tahu. Itulah dia kalau balik kampung bapak saya lah. Balik kampung kat sana, pergi plaza, kita pergi kedai, duk belajar sekupang dua seduit. Dulu kalau kita sampai sekarang pun kadang-kadang anak saya kan dia tak tahu kalau kita cakap dia kata segan kan, segan. Kalau Kedah tu segan tu malas. Awak segan kan, segan kita ingat segan ni kita malu kan. Lepas tu kalau pergi dekat rumah tok, kita kena ada disiplin. Belah tok saya ni because she's a very bukan fierce lah, macam serious. You kena macam gini, duduk makan macam ni, berjalan, mandi, bangun. Kalau balik kampung mak saya, kami tak kisah. Kami kalau orang kata bergelantang ke, tak mandi sampai petang ke, tak boleh. Kalau kat rumah tok saya tak boleh. You must be on time. Lepas tu tapi bapak saya ni kadang-kadang tinggal kat situ dia tak ada. So kita tak boleh nak keluar mana, sama macam kat rumah. Jadi apa orang kata, tunggu. Bila bapak saya balik tu tunggu. Nanti Ina saya ni dia akan cakap lah, hari ni dia kata abah balik dah hari ni. Dia bagi tahu lah, dia panggil my father Cik Mate. Dia cakap Cik Mate mai hari ni. So kita ni tunggulah, exciting. So bila nampak bapak saya tu macam so happy, because to me I miss him actually. I miss my father. You know, dia very sporting guy lah. So bapak saya ni spoil juga, I think. Saya rasa dengan mak dia, kalau dia ada, kita orang free. We can do anything we want. Nobody can say anything. Nakal kan macam itulah dia, tu kisah. Jadi saya setakat ini saya bercerita mengenai kampung-kampung kecil, mengenai saya balik ke Gombak dan balik ke Kedah. So insyaAllah minggu hadapan saya sambung lagi mengenai saya kat mana pula. Okay, bye. Aku tabah menempuhi segala